Selamat pagi dan salam sejahtera bersama saya Konstantin Pahlawan dalam Berita Pagi Sabah edisi Ahad 5 April 2020. Sabah mencatatkan 10 kes baharu positif COVID-19 dengan menjadikan jumlah kes keseluruhan 225 kes. 4 kes masing-masing di Tawau dan Tuaran dan Lahad Datu 2 kes. Menurut kenyataan Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Tawau mencatat bilangan tertinggi kes COVID-19 iaitu 67 kes, Lahad Datu 38, Kota Kinabalu 29, Sandakan 19, Tuaran 16, Kinabatangan 14, Beaufort 8, Kunak dan Putatan masing-masing 7, Kota Belud 5, Sipitang dan Penampang masing-masing 4, Papar, Ranau dan Semporna masing-masing 2 dan Tambunan 1 kes, manakala bilangan pesakit COVID-19 yang sembuh ramai 33 orang. Kerajaan negeri menerusi Pusat Kawalan COVID-19 Sabah memutuskan untuk menyeragamkan waktu operasi dan mengeluarkan tata cara pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan tahap 2 bermula 1 April hingga 14 April ini. Menurut kenyataan Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah, Datuk Safar Untung, bagi operasi perniagaan makanan dan keperluan asas seperti pasaraya, kedai runcit, kedai serbanika, restoran dan penghantaran bermotosikal serta pesanan atas talian, waktu operasi yang dibenarkan ialah bermula 6 pagi hingga 6 petang. Sementara itu, bagi kawalan pergerakan kenderaan, sama ada kenderaan persendirian, pengangkutan awam termasuk e-hailing, pengangkutan komersial perkhidmatan dan keperluan asas, kereta api dan feri, waktu operasi yang dibenarkan juga 6 pagi hingga 6 petang. Bagi kawalan pasar awam, waktu operasi yang dibenarkan 6 pagi hingga 2 petang, manakala pasar malam, pasar tani, tamu dan bazar Ramadan tidak dibenarkan beroperasi sepanjang PKP. Untuk restoran makanan segera dibenarkan beroperasi 9 pagi hingga 6 petang terhad kepada perkhidmatan penghantaran dan pandu lalu. Bagi stesen minyak, waktu operasi bermula 6 pagi hingga 6 petang dan kereta persendirian hanya dibenarkan mengisi minyak bermula 6 pagi hingga 2 petang. Manakala bengkel dan kedai tayar serta bengkel motosikal, waktu operasi 8 pagi hingga 2 petang setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat sahaja dan hanya bengkel yang berdaftar dengan Jabatan Kerja Raya dan pihak berkuasa tempatan dibenarkan beroperasi. Untuk kawalan kedai makanan peliharaan haiwan, waktu operasi 8 pagi hingga 2 petang pada hari Isnin, Rabu dan Jumaat sahaja. Sementara itu, operasi industri dan kilang pula hanya industri berasaskan makanan dan perubatan sahaja dibenarkan beroperasi bermula 8 pagi hingga 5 petang. Pusat Kawalan Operasi Bencana Daerah Keningau mengambil langkah proaktif dengan melakukan operasi semburan Nyah Kuman di sekitar pekan itu, meskipun Keningau masih bebas pandemik COVID-19. Operasi semburan Nyah Kuman dilakukan bersama Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Keningau, KKM, PDRM, Majlis Daerah Keningau dan Jabatan Sukarelawan Malaysia, Rela Keningau, melibatkan 60 anggota. Pengerusi Pusat Kawalan Operasi Bencana Daerah yang juga Pegawai Daerah Keningau, Hassan Mahali berkata, meskipun Keningau masih berada dalam zon hijau, Jawatankuasa Daerah bersiap sedia dengan melakukan Nyah Kuman sebagai langkah membendung penularan COVID-19 di daerah itu. Peringkat awal kerja semburan Nyah Kuman tertumpu di kawasan berisiko dan tempat tumpuan awam seperti pasaraya, bank dan stesen minyak melibatkan 41 kawasan menggunakan 1,800 liter cecair pembasmi kuman. Hassan ditemui pemberita selepas sesi taklimat operasi semburan Nyah Kuman di Keningau. Beliau turut menasihatkan masyarakat dan peniaga yang menjalankan operasi perniagaan supaya mematuhi arahan PKP dari semasa ke semasa dalam usaha mengekang jangkitan COVID-19. Ia termasuk mengamalkan langkah keselamatan seperti memakai topeng mulut dan hidung ketika berada di tempat awam dan melakukan penjarakan sosial. Satu operasi Nyah Kuman bersepadu dilaksanakan di sekitar Pekan Beluran sebagai langkah mencegah dan mengekang penularan wabak COVID-19 di daerah itu. Operasi dilaksana dengan kerjasama Polis Diraja Malaysia PDRM Beluran, Balai Bomba dan Penyelamat Beluran, Pejabat Daerah Beluran, Majlis Daerah Beluran dan Pejabat Kesihatan Kawasan Beluran. Ketua Polis Daerah Beluran, Superintendent Kasim Muda berkata,
Operasi bersepadu ini adalah kesinambungan operasi nyakuman yang dilaksanakan setiap hari di kawasan pasar dan gerai di pekan berkenaan yang menjadi tumpuan awam untuk mendapatkan keperluan harian. Sebelum ni kita dah adakan operasi pembersihan di gerai-gerai, di pasar dan di kedai-kedai yang sekitar ni lah. Jadi pada hari ini kita akan buat operasi keseluruhan untuk pembersihan pekan buluran ni. Katanya operasi seumpama juga akan dilaksana di Telupit. Beliau ditemui RTM dalam operasi nyakuman di sekitar pekan buluran di Buluran. Operasi ini membabitkan 26 anggota dari agensi yang terlibat dengan sebuah jentera dan 2 kenderaan utiliti serta 10 pam galas. 18 kilang pembungkusan minyak masak bersubsidi dibenarkan beroperasi di Sandakan. Turut dibenarkan beroperasi 2 buah kilang penapisan minyak masak. Ketua Cawangan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Sandakan, Muhammad Hashim berkata, langkah tersebut bagi menampung keperluan bekalan minyak masak di seluruh negeri sepanjang tempoh penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Berdasarkan kepada kuota yang diperuntukkan oleh pihak kerajaan adalah mencukupi untuk Sandakan dan juga di luar Sandakan. Jadi bekalan minyak masak adalah mencukupi. Dan pihak pengguna tidak perlu risau berhubung dengan bekalan minyak masak. Kerana pada setiap hari pegawai kita sentiasa turun ke padan memantau bekalan minyak masak tersebut. Beliau ditemui pemberita RTM ketika melawat kilang pembungkusan minyak masak bersubsidi dan premis pemborong barangan keperluan harian sekitar Sandakan. Dalam pada itu, Muhammad berkata bekalan beras, gula, tepung dan gas LPG bukan sahaja mencukupi, malah mampu menampung sehingga bulan Ramadan. Pemantauan juga mendapati peniaga mematuhi harga yang diwartakan. Pematuhan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bagi masyarakat di daerah Tuaran berada pada tahap 97% sejak dilaksana bermula 18 Mac sehingga kini. Ketua Polis Daerah Tuaran DSP Muhammad Hamizi Halim berkata pihaknya bekerjasama dengan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM dengan mengadakan 3 sekatan jalan raya di sekitar daerah berkenaan. Selain sekatan jalan raya, terdapat juga unit rondaan yang membuat hebahan di pekan dan kawasan kampung. Beliau ditemui pemberita di Tuaran. DSP Muhammad Hamizi terus menasihatkan orang ramai untuk terus patuh akan arahan pihak keselamatan dalam usaha memutuskan rantaian penularan pandemik COVID-19. Terdahulu beliau bersama anggotanya membuat pemantauan dan pemeriksaan di premis perniagaan seperti restoran dan kedai serbaneka 24 jam sekitar Pekan Tuaran. Belum ada keperluan untuk membuka pusat kuarantin COVID-19 di SMK Umas Tawau. Pegawai Daerah Kalabakan Rashid Abdul Harun berkata, usul untuk menjadikan sekolah berkenaan sebagai pusat kuarantin hanya pada peringkat cadangan dan belum diputuskan. Rashid berkata demikian sebagai mengulas kerisauan penduduk berhubung cadangan untuk menjadikan SMK Umas sebagai pusat kuarantin COVID-19. Baru-baru ini, salah seorang penduduk menyuarakan bantahan kerana bimbang akan jangkitan virus itu. Dalam pada itu, Rashid berkata, penduduk di sekitar Kalabakan patuh terhadap larangan PKP. Beliau turut meminta pihak Kementerian Kesihatan supaya melakukan nyakuman di Pekan Kalabakan. Langkah kerajaan membenarkan bengkel dan kedai tayar terpilih beroperasi sepanjang fasa kedua Perintah Kawalan Pergerakan PKP memberi kelegaan kepada pengguna jalan raya di negeri ini. Bengkel dan kedai tayar yang beroperasi setiap Isnin, Rabu dan Jumaat dibuka bermula jam 8 pagi hingga petang. Orang ramai yang ditemui menyifatkan perkhidmatan bengkel kereta dan kedai tayar penting sekiranya berlaku kerosakan terutama bagi mereka yang keluar bekerja sepanjang PKP dan berlaku kecemasan seperti ke hospital. Rasanya kalau di bandar ni memang perlulah. Pasal kebanyakan pengusaha-pengusaha kan ada masalah kerosakan apa. Macam saya sendiri pun mengalami juga. Pasal saya pengusaha pengeluaran makanan. Jadi sepatutnya dibukalah tapi terhadlah dengan kadar waktu yang tertentu. Tapi saya rasakan bagus kalau macam orang boleh call
call, orang datang rumah. Macam sekarang ni pun ada juga macam bateri diorang breakdown kan. Just call, diorang boleh datang ke rumah. Jadi dia tidaklah bersesak-sesak ke bengkel. Lagi baguslah sebab contohnya macam kemarin saya mau tukar tayar, macam mau pump tayar pun susah. Sebab kemarin tayar pun pancit. Jadi kalau ada macam ni pun lagi baguslah. Bagi Kota Kinabalu, Tawau, Sandakan, Keningau, Lahadatu, Pinampang, Tuaran, Beaufort, Ranau, Papar, Sipitang, Tenom dan Kudat, hanya 3 buah bengkel dibenarkan. Sementara daerah lain, 2 bengkel dibenarkan. UMNO Kalabakan menyatakan komitmen untuk membantu kerajaan menyampaikan sumbangan keperluan harian sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP berkuat kuasa. Dalam situasi PKP ketika ini, Ketuanya Andy Suryadi Bandi tidak menolak kemungkinan berlaku kelewatan agihan bantuan. Namun pihaknya akan berusaha untuk memastikan bantuan sampai kepada penduduk, terutama yang tinggal di pedalaman termasuk di pulau-pulau daerah itu. Andy berkata demikian di Tawau. Katanya semua pihak harus memikul tanggungjawab dan bekerja sama dalam menjaga kebajikan rakyat terutama ketika PKP. Ini kerana pergerakan penduduk sangat terbatas untuk mendapatkan keperluan makanan. Andy turut merakamkan penghargaan kepada golongan sukarelawan yang bertungkus lumus membantu menyampaikan bantuan kepada golongan sasar. Sekian berita Pagi Sabah bersama saya Konstantin Pahlawan. Teruskan menonton RTM, jenama media paling dipercayai di Malaysia. Selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan, stay at home, duduk di rumah, jangan keluar. Salam sejahtera.